Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarmila Sazlin binti Nur Asad, merupakan pengacara TV Al-Hijrah. Pada pagi ini ingin saya membawakan tajuk, di mana tajuk ini merupakan tajuk yang sangat menarik dan menjadi bual bicara masyarakat sejak akhir-akhir ini tentang isu penyembelihan. Tajuk kita pada pagi ini ialah kaedah penyembelihan yang betul dan juga salah. Sebelum kita memulakan tajuk kita, ingin saya memberitahu apa itu sembelihan. Sembelihan ini merupakan, sembelihan ialah mematikan binatang dan menghalalkan dagingnya. Sembelihan menurut bahasa ialah thayyib, iaitu menggelokkan. Pengertian kedua adalah tatmim, membawa maksud menyempurnakan, iaitu menyempurnakan apa yang diharuskan dengan cara sembelihan. Sembelihan adalah salah satu cara untuk mematikan atau menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan memutuskan urat halkum dan urat marih dengan menggunakan alat yang tajam dengan niat kerana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawa anda semua untuk mengupas lebih lanjut mengenai kaedah penyembelihan yang betul dengan yang tidak betul. Iaitu, mari kita menemu para ustazah untuk mengetahui kaedah ini dengan lebih lanjut. Hari ini saya akan membawakan anda semua bertemu dengan ustazah bagi mengupas lebih lanjut apakah jenis haiwan yang boleh disembelih. Okey, Assalamualaikum ustazah. Okey, waalaikumsalam. Okey, ustazah, hari ini saya ingin bertanya kepada ustazah, apakah haiwan yang boleh disembelih dengan umurnya sekali? Okey, baik. Di sini kita boleh bahagi kepada tiga jenis, iaitu yang pertama, haiwan unta, di mana unta hendaklah umurnya 5 tahun ke atas, dan yang kedua, lembu, kerbau dan kambing hendaklah usianya 2 tahun ke atas, dan yang ketiga, kibas ataupun biri-biri hendaklah usianya 1 tahun ke atas ataupun gigi susunya sudah gugur dan telah tumbuh gigi kekalnya. Okey, jadi kita kalau nak buat penyembelihan, kita kenalah ikut usia mereka. Kalau tidak ikut, penyembelihan kita tidak sah. Okey. Terima kasih ustazah, begitu mendalamnya penjelasan ustazah itu tadi. Okey. Okey, yang di luar sana tu jangan pula salah sembelih ya. Jangan pula sembelih kucing. Tak boleh ya. Nanti kita berdosa sama-sama. Okey. Untuk mengetahui lebih lanjut, saya akan membawakan anda semua bertemu dengan ustazah yang lagi hebat dan rupawan. Okey, mari semua. Sahabat-sahabat sekalian, anda sudah mengetahui apa binatang yang boleh disembelih dengan berserta dengan umurnya sekali. Oleh itu, saya akan membawakan anda semua untuk bertemu dengan ustazah untuk mengupas lebih lanjut apa yang telah Allah sebut dalam Al-Quran mengenai kaedah penyembelihan ini. Okey, Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam. Okay, ustazah, bolehkah ustazah mengupas dengan lebih lanjut mengenai apa yang telah Allah sebut di dalam Al-Quran mengenai kaedah ini? Kaedah penyembelihan inilah. Okey, kaedah penyembelihan Al-Quran, kaedah penyembelihan yang ada Allah sebut dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama An-Nahar, yang kedua Zubiha, yang ketiga Al-Aqar. Yang pertama An-Nahar bermaksud ditusuk, tusukan. Itu sesuai dibuat untuk unta sahaja. Bila unta tu berdiri, kita hanya tusuk, kita tak perlu pun baring. Kan unta tu kita tusuk dengan pisau yang tajam. Yang kedua Zubiha. Zubiha tu kita sesuai digunakan untuk biri-biri yang kecil dengan kambing. Kita potong macam biasa dekat halkum. Macam cerita dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim dan anaknya yang menyembelih anaknya. Yang ketiga, yang terakhir adalah Al-Aqar. Al-Aqar adalah maksudnya tebas. Kita tebas menggunakan pisau yang tajam. Sama macam kaedah An-Nahar, kecuali yang lainnya yang An-Nahar tusuk, yang Al-Aqar ni adalah tebas. Itu sahaja. Okey. Begitu mendalam sekali penjelasan ustazah itu ya. Okey, terima kasih ustazah. Okey, sama-sama. Okey, oleh itu kawan-kawan, kalau kita menyembelih, kita mestilah mengikut kaedah yang telah diajar oleh Islam. Okey. Okey, selain daripada itu, saya akan membawa anda semua untuk bertemu dengan ustazah lagi satu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kaedah ini. Okey, mari.
Sahabat-sahabat sekalian, jika kita lihat pada hari ini di kaca TV maupun di media sosial, ramai mereka yang tidak berpuas hati mengenai penyembelihan ini dilakukan oleh orang Islam. Mengapa hal ini berlaku? Sedangkan dalam Islam, penyembelihan ini dibolehkan. Oleh itu, saya akan membawakan anda semua untuk bertemu dengan Ustazah Hamimi untuk mengulas lagi lebih lanjut. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ustazah, bolehkah Ustazah mengupas lebih lanjut mengenai kaedah penyembelihan yang betul dengan yang salah? Okey, dalam ni saya akan bagikan beberapa jawapan, iaitu yang pertama adalah sebelum kita memulakan proses penyembelihan ini, kita perlu membaca bismillah dan berniat, iaitu bismikallahumma asbahu, iaitu dengan yang bermaksud dengan namamu ya Allah aku menyembelih. Dan yang kedua, kita perlu memutarkan dua urat. Dua urat ini adalah urat yang pertama adalah urat halqum dan yang kedua adalah urat almari. Urat almari ini adalah urat saluran makanan dan minuman. Okey, dua-dua urat ni perlu kita potong bagi mempercepatkan proses kematian bagi haiwan tersebut. Dan yang ketiga, saya nak bagikan tentang peralatan. Peralatan untuk memotong dalam penyembelihan ini, apa-apa peralatan boleh, kecuali kuku dan gigi. Dan seterusnya, dalam proses penyembelihan ini juga kita perlu menyembelih dengan sekali lalu saja. Maksud sekali lalu ni adalah memotong dengan tidak mengangkat pisau. Kerana kalau jika kita memotong dengan berkali-kali, kita akan menyeksa haiwan tersebut. Jadi itulah jawapan saya yang boleh saya terangkan. Okay, sungguh terperinci sangat ya dengan apa yang Ustazah Hamimi ceritakan. Okey, terima kasih Ustazah. Sahabat-sahabat sekalian, setelah mendengar ucapan yang telah diberikan oleh Ustazah Hamimi sebentar tadi, kita dapat mempelajari benda baharu bahawa penyembelihan ini dilakukan dengan benar dan tidak menyiksa haiwan tersebut. Oleh itu, kita sebagai umat Islam seharusnya menyangkal perkara yang telah dikatakan di dalam media sosial. Oleh itu, saya Wahidah binti Macani ingin mengakhiri ucapan saya. Kembali ke Angkasa Peri, Cik Syarmila. Kesimpulannya, kita perlulah menitik beratkan tentang kaedah penyembelihan yang betul dan juga salah. Hal ini demikian kerana sebagai umat Islam, kita perlulah mengamalkan konsep halalan thayyiban dalam pemakanan kita agar dapat menjamin kesihatan badan. Dalam surah Al-Maidah ayat 3, mafhumnya Allah berfirman, diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir, daging babi termasuk semuanya, dan binatang-binatang yang disembelih kerana lain dari Allah, dan yang mati tercekik, mati dipukul, mati jatuh dari tempat yang tinggi, mati ditanduk, dan mati yang dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, iaitu sebelum habis nyawanya, dan disembelih atas berhala. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.